Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 7 Oktober 2021. Saya Janaka Murzaman bersama anda dalam Buletin Pahang. Nasib mangsa kebakaran di Kampung Baru Cina Karak di Bentong mendapat perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullahi Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda semalam berkenan berangkat melawat mangsa kebakaran di kampung berkenaan yang berlaku pada malam 1 Oktober lalu. Dalam kunjungan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku melawat sekitar tempat kejadian kebakaran yang menyebabkan kemusnahan 59 buah rumah dan kedai itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan mengurniakan sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan asas kepada mangsa yang terlibat. Turut hadir Pegawai Daerah Bentong Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli Hashim dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak. Sebelum ini, media melaporkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Tuan Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata pihaknya menerima laporan kejadian itu pada jam 9.20 malam dan sepasukan anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BPP Karak dikejarkan ke lokasi. Bagaimanapun katanya, situasi kebakaran yang membabitkan banyak premis memaksa pasukan bantuan dari BBP Mentakap, BBP Bentong dan BBP Temeloh turut dikejarkan ke lokasi untuk mengawal api daripada terus merebak, seterusnya memadam kebakaran. Dua lagi seksyen Jalan Central Spine CSR iaitu Seksyen 5C dari Kampung Asap ke Kampung Sertik di Bentong dan Seksyen 5D Bentong Bypass dibuka secara rasmi hari ini. Majlis perasmian penyerahan projek disempurnakan Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah Yusof dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail. Jajaran Seksyen 5C dan 5D bermula dari Jalan Susur Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Lebuh Raya Pantai Timur melalui Persimpangan Benus, Bulatan Mempaga dan berakhir di Persimpangan Keruntung Pahang. Laluan ini telah diwartakan menjadi Jalan Persekutuan 34 Jalan Central Spine dengan panjang jajaran yang dibuka hari ini ialah 22.3 km. Ini menjadikan jumlah keseluruhan jajaran Jalan Central Spine yang dibuka kepada pengguna adalah sepanjang 89.25 km. Kedua-dua seksyen bernilai RM631.98 juta ini ialah sebahagian daripada keseluruhan projek CSR Bebas Tol sepanjang 306.8 km antara Kuala Kerai Kelantan hingga persimpangan LPT di Bentong bernilai RM7.3 bilion. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah yang ditemui pemberita berkata, peruntukan projek CSR daripada Gua Musang hingga ke persimpangan LPT Karak sudah ada di mana sebahagian projek sudah siap dan ada yang sedang dalam pembinaan. Cuma yang tinggal nanti ialah sambungan daripada pakej di Bentong ini untuk menyambung ke Negeri Sembilan dan seterusnya ke Johor. Yang tu lagi yang tinggal lah pakej 6 kita panggil lah. Selain daripada tu semua dah ada. Yang dah siap dan dalam pembinaan. Dan sudah pasti ada satu isu lagi di Benta Bypass. Di atas kehendak yang Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan tersebut. Yang itu kita perlu selesaikan dengan EPU untuk mendapat peruntukan tambahan, iaitu projek itu dah berjalan, cuma sekarang ni jalan masuk daripada jalan utama masuk ke Pekan Benta itu perlu kita selesaikan. Dalam pada itu, beliau berkata projek berkenaan secara keseluruhannya akan siap pada tahun 2026 namun semuanya bergantung kepada keadaan dan situasi semasa. Setakat ini, bagi negeri Pahang katanya, sepanjang 69.75 km laluan bagi projek Jalan Central Spine telah siap sepenuhnya. Sementara itu, Datuk Seri Haji Warusdi berkata pembukaan jalan hari ini menjadikan masa perjalanan lebih pendek dan jauh lebih selesa akan dirasai pengguna jalan raya selepas ini. Sudah tentulah memberi banyak faedah kebaikan kepada masyarakat
bukan saja kepada masyarakat setempat, malahan masyarakat di luar daripada Bentong Raut, terutama daripada Kuantan, daripada Lembah Kelang untuk datang ke Pahang, dan juga bagi anak-anak yang duduk makan gaji di Lembah Kelang, contoh daripada Kelantan, mereka senang untuk balik ke Kelantan berbanding dengan sebelum ni ya. Kerana mereka ni balik biasanya, lazimnya semasa musim perayaan, Hari Raya Haji, Raya Puasa, dan masa itulah yang berlaku kesesakan lalu lintas. Jadi saya percaya dengan adanya pembukaan hari ini, Lebuh Raya kita hari ini, saya percaya ini boleh menjimatkan flow trafik tu berbanding dengan dulu lah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail mengingatkan rakyat di negeri ini supaya terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan walaupun Pahang akan beralih ke Pelan Pemilihan Negara PPN Fasa 4 bermula esok. Datuk Seri Haji Warusdi berkata ini kerana beliau tidak menolak kemungkinan negeri itu boleh beralih ke fasa-fasa sebelumnya jika SOP tidak dipatuhi. Fasa keempat ni, MKN telah pun bersetuju Pahang yang asalnya daripada fasa 3 beralih ke fasa 4 bermula pada esok. Jadi dengan peralihan fasa 4 ni, banyaklah pelonggaran yang diperolehi, terutama sekali daripada segi ekonomi, perniagaan, perhimpunan, sukan dan sebagainya ya. Jadi dia ada banyak kelebihan daripada fasa ketiga. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat bagus untuk Pahang, terutama sekali daripada segi ekonominya ya. Kerana boleh mempertingkatkan ekonomi kerana sekatan telah dikurangkan. Walau bagaimanapun saya ingin ambil kesempatan supaya pematahan SOP harus dipatuhi ya. Penjarakan sosial, pakai mask, kesihatan, dan kalau boleh cuba elak jugalah pergi ke tempat yang ramai. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian penyerahan jalan Central Spine CSR iaitu Seksyen 5C dari Kampung Asap ke Kampung Sertik di Bentong dan Seksyen 5 di Bentong Bypass sempena pembukaan jalan Central Spine CSR jajaran Bentong di Bentong. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warusdi turut menegaskan lagi peralihan fasa sebelum ini boleh berlaku memandangkan jangkitan COVID-19 boleh berlaku pada bila-bila masa. Semalam, Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengumumkan Pahang beralih ke fasa 4 bermula 8 Oktober selepas mengambil kira penilaian risiko semasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pahang mencatatkan sebanyak 564 kes baru COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 215 kes, Temerloh 88 kes, Lipis 75 kes dan Maran 58 kes. Selain itu, Bentong mencatatkan sebanyak 27 kes, Pekan 26 kes, Raup 24 kes, Rompin 18 kes, Bera 12 kes, Cameron Highlands 11 kes dan Jerantut 10 kes. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Justru pematuhan SOP dan kawalan kendiri perlu diamalkan secara maksimum bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cencai pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, pasti rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Agropolitan Tanjung Galai disambut penduduk penuh rasa gembira dan teruja. Bagi penduduk Encik Ramli Desa, kehadiran ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku ke kawasan tempat tinggalnya sangat dihargai, apatah lagi tidak pernah berpeluang untuk melihat baginda dari dekat.
Perasaan pakcik ni amat gembira lah. Pasal tak pernah pun tengok rupa tuanku kita ni. Jadi saya sungguh bangga lah. Kerana dia sudi datang ke tempat kami ni, tempat kita lah. Dia sama dengan ayah dia. Dia suka bermesra dengan rakyat. Lepas tu lagi pun dia ni dengan kanak-kanak dia suka lah dengan budak-budak kecil ni. Itu. Bagi penerima bantuan Puan Siti Rohani Ramli, kehadiran ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang benar-benar mengembirakannya, terutama apabila berpeluang melihat baginda dari dekat. Saya rasa beruntung dan bertuah lah sebab pemangku raja nak bagi sendiri bantuan kepada kita orang kat sini lah. Gembira lah, tak tahu nak cakap apa. Seorang lagi penerima bantuan, Encik Ahmad Tajuddin Nordin, turut menzahirkan rasa syukur dan gembira kerana berpeluang bertemu mata dengan baginda. Terima kasih betul dia sudi datang ke rumah kami. Yang terbaik lah dengan rakyat. Dia mesra dengan rakyat. Maknanya dia memang mengambil berat betul tentang rakyat. Walaupun muda umur dia, memang terbaik lah. Yang terbaik. Selepas Labuan dan Negeri Sembilan, Pahang menjadi negeri ketiga beralih kepada fasa terakhir, fasa 4 Pelan Pemilihan Negara PPN berkuat kuasa Jumaat ini. Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 yang turut memutuskan negeri Johor beralih daripada fasa 2 ke fasa 3. Menurut beliau, peralihan fasa itu dibuat mengikut garis panduan ditetapkan PPN dan setelah mengambil kira penilaian risiko semasa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Prosedur operasi standard SOP bagi negeri-negeri yang memasuki fasa 3 dan 4 adalah sama dengan sebelum ini. Keterangan SOP terkini akan dikemaskini MKN di laman sesawang www.mkn.gov.my. Tambah Hishamuddin, mesyuarat juga memutuskan beberapa kelonggaran baru bagi sektor pajak gadai, tembakau, borong serta upacara perkahwinan bagi pengganut Hindu dan Kristian yang akan berkuat kuasa 9 Oktober. Pelaksanaan upacara mengikat tali di rumah ibadat kuil bagi agama Hindu dan pernikahan kudus Holy Matrimony bagi agama Kristian dibenarkan dalam tempoh PPN. Kementerian Perpaduan Negara akan memaklumkan kepada Persatuan Agama Hindu dan Persatuan Agama Kristian berhubung SOP yang perlu dipatuhi. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.